Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana hadir kelas sejarah pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari dua subtopik dalam bab 2 iaitu 2.2 Perjanjian London 1824 dan 2.3 Pembentukan Negeri-Negeri Selat. 2.2 Perjanjian London 1824 dan kesannya terhadap alam Melayu. Apakah punca yang menyebabkan termeterainya Perjanjian London 1824? Puncanya kuasa-kuasa barat seperti British dan Belanda ingin menamatkan persaingan di alam Melayu. British dan Belanda merancang untuk membuat pembahagian kawasan pengaruh masing-masing demi menjaga kepentingan kedua-dua belah pihak. Maka terhasillah Perjanjian London 1824 yang ditandatangani oleh British dan Belanda tanpa merujuk Raja-Raja Melayu. Hal ini memberi kesan terhadap alam Melayu sehingga ke hari ini. Antara butiran perjanjian ialah berkenaan dengan wilayah, perdagangan dan kewangan. Baiklah, sebelum melihat kesan Perjanjian London 1824, mari kita melihat syarat-syaratnya. Baik, yang pertama, British perlu berundur dari Sumatera. Kedua, menyerahkan Bangka-Hulu kepada Belanda. Ketiga, tidak buka pertempatan baharu di Kepulauan Riau Lingga dan kepulauan lain di selatan Singapura. Belanda pula perlu mengiktiraf pertempatan British di Singapura, menyerahkan Melaka dan jajahan takluknya kepada British dan tidak membuka pertempatan baharu di tanah Melayu. Masing-masing ingin menjaga kepentingan masing-masing. Kesan Perjanjian London 1824 yang pertama ialah alam Melayu terbahagi kepada dua lingkungan pengaruh barat, iaitu lingkungan British dan Belanda. Selat Melaka dan Selat Singapura menjadi sempadan. Lepas tu mereka mengutamakan kepentingan masing-masing tetapi meminggirkan kedaulatan kerajaan-kerajaan Melayu. Maka wujudlah entiti geopolitik baru iaitu pengaruh British menamakan Tanah Melayu, pengaruh Belanda menamakan Hindia Timur Belanda. Kesan yang seterusnya iaitu yang kedua ialah perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Dulu kerajaan Johor Riau ni besar. Okey. Tapi sebab wujudnya Perjanjian London 1824, berlakulah perpecahan kepada beberapa kerajaan yang lain. Beberapa wilayah yang lain. Macam tu. Perpecahan yang pertama, Singapura menjadi tanah jajahan British. Sebelum berlaku perpecahan empayar ni, Johor dan Singapura diperintah oleh Sultan Hussein Muhammad Shah dan Temenggung Abdul Rahman yang berada di bawah pengaruh British. Masa tu baru bawah pengaruh. Belum dia masuk lagi, lepas pecah-pecah lagi. Macam tu. Tapi itulah, pada Ogos 1824, Sultan dan Temenggung tu didesak untuk menandatangani perjanjian untuk serahkan Singapura kepada British. Maka Sultan Hussein Muhammad Shah terpaksa meninggalkan tempat persemayamannya di Kampung Gelam, Singapura dan berpindah ke Bandar Hilir Melaka. Baginda mangkat pada tahun 1835 dan dimakamkan di Melaka. Lepas tu, pemerintah Johor kemudiannya memindahkan pusat pemerintahan Johor ke Johor Bahru dan bukan di Singapura. Boleh faham ya? Kedua, perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau menyebabkan berakhirnya Kesultanan Riau Lingga. Pada masa itu, Kepulauan Riau Lingga diperintah oleh Sultan Abdul Rahman dan bawah pengaruh Belanda. Pada tahun 1911,
institusi Kesultanan Riau Lingga dihapuskan oleh Belanda. Kemudiannya, wilayah Riau Lingga diperintah secara langsung oleh Belanda melalui Residen Riau. Ketiga, perpecahan Empayar Johor Riau menyebabkan berlakunya pengisytiharan Kedaulatan Pahang. Perpecahan Kesultanan Johor Riau berlaku apabila Bendahara Tun Ali di Pahang cuba bebaskan Pahang dari pemerintahan Johor Riau. Sebab berlakunya pengukuhan kuasa barat di Singapura dan Johor serta pergolakan yang berlaku di Riau Lingga. Kemudian pada tahun 1853 dengan muafakat pembesar Pahang, Bendahara mengisytiharkan Pahang sebagai negeri yang bebas dan berdaulat. Pergolakan, pengukuhan kuasa menyebabkan Pahang berani untuk mengisytiharkan kedaulatannya. Sebelum tu, buat pengetahuan awak semua, Perjanjian London 1824 kan membelakangkan Raja-Raja Melayu dan pembebasan tempatan. Semua ni dapat dibuktikan melalui sepucuk surat yang ditulis oleh Bendahara Tun Ali kepada Sultan Riau Lingga, iaitu Sultan Mahmud Muzaffar Shah IV, yang menyatakan bahawa Perjanjian London 1824 berada di luar pengetahuan bendahara atau anak Ali. Lepas tu Sultan Mahmud Muzaffar Shah IV teramat murka dengan perjanjian tersebut apabila diketahui oleh baginda. Seterusnya kita teruskan dengan kesan Perjanjian London 1824 terhadap alam Melayu, iaitu Selat Melaka terus berada di bawah penguasaan British. Perdagangan di Selat Melaka dikuasai sepenuhnya oleh British sebab Selat Melaka ni memiliki 3 pelabuhan strategik, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Ni senang je nak ingat ni. Semua negeri-negeri yang kecil-kecil dekat dalam peta. Macam Pulau Pinang kecil, Melaka kecil, Singapura kecil kan. Senang ingat. Jadi pengunduran Belanda dari Tanah Melayu membuka peluang kepada British untuk meluaskan kuasa ke negeri-negeri Melayu. Kesimpulannya, Perjanjian London 1824 merupakan bukti kekuasaan kuasa barat dalam menangani persaingan di alam Melayu. Mereka bijaklah untuk mengutamakan kepentingan masing-masing. Raja-raja Melayu pula dipinggirkan dan pembahagian alam Melayu menyebabkan wujudnya sempadan antara Malaysia dan Singapura pada hari ini. Wujud juga sempadan antara Malaysia dan Indonesia. Jadi keseluruhannya peristiwa ini memberi kesedaran kepada kita bahawa betapa pentingnya menjaga kedaulatan negara daripada pencerobohan kuasa asing. Okey, kita teruskan dengan subtopik seterusnya. Baiklah, sekarang kita teruskan kepada subtopik seterusnya, iaitu pembentukan negeri-negeri selat. Negeri-negeri selat ni merupakan unit pentadbiran yang dibentuk oleh British untuk mengukuhkan penguasaan terhadap Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Ni negeri-negeri kecil tadi itulah yang macam saya terangkan sebelum ni. Negeri-negeri selat ni mula dibentuk pada tahun 1826 dan dibubarkan pada tahun 1946. Sebelum itu, kita lihat dulu latar belakang ketiga-tiga negeri tersebut sebelum menjadi negeri-negeri selat. Baik, yang pertama bagi Pulau Pinang, iaitu dari tahun 1786 hingga 1826. Pulau Pinang ditadbir oleh Francis Light, iaitu Pesuruhjaya yang bertanggungjawab kepada Governor General British di India. Pada tahun 1787, Pulau Pinang dapat pula status pelabuhan bebas yang terbuka kepada pedagang asing dan tempatan, dan barang-barang semua bebas cukai. Lepas tu menguasai perdagangan dengan negeri-negeri Melayu. Seterusnya Singapura pula, iaitu dari tahun 1819 hingga 1826. Singapura pada awalnya ditadbir oleh Residen yang bertanggungjawab kepada Lieutenant Governor British di Bangkahulu, Sumatera. Pada tahun 1823,
Sama juga macam Pulau Pinang, Singapura diisytiharkan sebagai pelabuhan bebas. Lepas tu jadilah pusat pertemuan pusat pertemuan pedagang persendirian yang kumpul hasil alam Melayu untuk didagangkan dengan China. Nampak tak mengambil kesempatan di situ? Seterusnya, The Legend Melaka dari tahun 1824 hingga 1826. Melaka ditadbir oleh Resident Consular. Sistem kapitan diteruskan supaya wujud keamanan dalam komuniti kaum. Suku-suku kaum pula diletakkan ketua kaum yang berperanan sebagai penegak undang-undang, manakala masyarakat luar bandar pula diserahkan tugas tu kepada penghulu. Dia macam ketua kampung. Sekarang kita lihat pula kepentingan pembentukan negeri-negeri selat kepada British. Sebelum itu, suka saya ingatkan bahawa penggabungan negeri-negeri selat ni bertujuan untuk menjimatkan perbelanjaan dan menyeragamkan pentadbiran. Jadi kita lihat kepada kepentingan yang pertama, iaitu British dapat menguasai keseluruhan Selat Melaka yang merupakan laluan utama perdagangan di alam Melayu. Jadi banyak untung kuasai Selat Melaka. Seterusnya, taraf pelabuhan bebas negeri-negeri selat ni berjaya tarik kedatangan pedagang tempatan dan kapal-kapal dagang dari alam Melayu serta pedagang luar macam Arab, India, China, Eropah. Jadi banyak untung juga memang untuk keuntungan je. Selain itu, negeri-negeri selat juga adalah perlu sebagai pusat pengumpulan hasil-hasil dari alam Melayu, terutamanya biji timah, untuk mengimbangi perdagangan British dengan China serta menyaingi pelabuhan-pelabuhan Belanda di alam Melayu. Nama pun berpunca dari persaingan kuasa-kuasa barat yang besar, maka memang untuk bersaing je lah kan. Seterusnya, negeri-negeri selat menjadi pintu masuk bagi buruh luar bagi mempercepatkan ekonomi British. Jadi wujudlah masyarakat yang berbilang kaum di negeri-negeri selat. Lepas tu wujudlah semua satu Malaysia ni, wujudlah masyarakat yang berbilang kaum. Akhir sekali, kepentingan pembentukan negeri-negeri selat kepada British ialah penanaman modal oleh pelabur luar menyebabkan perkembangan negeri-negeri selat berlaku dengan pantas. Jadi kemajuan dalam ketiga-tiga negeri ni lebih pantas daripada negeri-negeri lain, sebab macam negeri perindustrian macam tu memang mendatangkan keuntungan. Baik, yang terakhir untuk hari ini, kita lihat hubungan negeri-negeri selat dengan negeri-negeri Melayu. Baik, kita dapat lihat negeri-negeri selat memerlukan hasil ekonomi negeri-negeri Melayu untuk memajukan perdagangan dan melabur modal untuk memajukan perlombongan biji timah di negeri Melayu. Manakala negeri-negeri Melayu pula memerlukan negeri-negeri selat yang menguasai pelabuhan-pelabuhan penting untuk memperdagangkan hasil ekonomi mereka. Jelasnya, penubuhan negeri-negeri selat ini, British dapat kuasai laluan perdagangan antara India dengan China, mengukuhkan hubungan ekonomi dengan negeri-negeri Melayu dan menyaingi kuasa Belanda di alam Melayu. Okey. Ini sahaja buat hari ini. Latihan saya akan berikan di dalam grup Telegram dan saya harap video ini membantu awak semua untuk mengingati perjalanan sejarah yang berliku dalam alam Melayu. Okey, selamat maju jaya. Jangan lupa buat latihan dan nota.